Baik, bertemu kembali masa lagi bersama kami berdua di Selamat Pagi Malaysia. Baik, Andy, hari ini kita akan berbincangkan mengenai harta pusaka yang tertunggak dan dilaporkan setakat ini sebanyak 70 bilion ringgit harta yang tertunggak. Perkara berkenaan terjadi disebabkan oleh pengurusan harta pusaka yang tidak teratur. Di mana contohlah macam kita mempunyai harta yang banyak tetapi apalah gunanya ada harta yang banyak tetapi selepas meninggal harta tersebut tidak dapat diuruskan dengan baik. Ya, ini berkait rapat juga tentang pengetahuan masyarakat mengenai cara pengurusan harta itu. Jadi untuk memberikan pemahaman lebih baik kepada anda, kami bawakan seorang panel iaitu Tuan Haji Arifin bin Sabirin, pakar perancang harta pusaka Islam secara syariah. Assalamualaikum, selamat pagi. Satu tema dengan tudung Syamira. Tuan Haji hari ini. Baik, Tuan Haji, kita mulakan dengan memberi pemahaman mudah mengenai faraid. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pertama yang kita kena faham tentang faraid ini ialah faraid ini akan tertakluk kepada harta pusaka si mati. Jadi dalam masyarakat hari ini apa yang berlaku ialah masyarakat tidak faham tentang struktur faraid itu sebab Andy, Mira, kita semua ni bila kita meninggal kita ada struktur faraid yang berbeza-beza. Saya tak sama, saya meninggal struktur faraid saya dengan struktur faraid isteri saya tidak sama. Kan? Jadi ini asas pemahaman yang masyarakat kena tahu. Tuan Haji, ia didorong apa yang membeza-bezakannya tu? Yang membezakan ialah kerana formula agihan itu sendiri. Kan dalam surah An-Nisa ayat 11 12 disebutkan tentang bahagian-bahagian waris. Bila meninggal dunia si mati, waris dapat berapa banyak. Jadi disebut di situ 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3. Dia ada formula dia sendiri. Jadi bila kita berlaku kematian, kita dapati ramai orang confuse kan? Sebab dia tak tahu faraid yang struktur faraid dia macam mana dan siapa yang berhak. Itu yang kadang-kadang tiba-tiba terperanjat bapa saudara, mak saudara ada bahagian, terperanjat kadang-kadang sepupu yang tak pernah ditemui langsung, tak diketahui kewujudannya. Selepas berlaku kematian tiba-tiba sepupu datang dan sepupu itu pun ada bahagian. Jadi ini mencetuskan banyak polemik dalam masyarakat. Jadi asas kepada memahami faraid itu ialah kita kena balik semula kepada Al-Quran, surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. Formula tu kita kena tahu. Jadi hari ini ada banyak pihak di luar sana yang mula mendidik masyarakat tentang faraid. Jadi saya rasa masyarakat prinsip asas dia ialah masyarakat mesti faham faraid dan kalau tak boleh nak ajar orang lain pun sekurang-kurangnya dia faham faraid diri dia sendiri dan daripada situ dia boleh merancang. Asas dia ialah faraid. Baik, Doktor, macam faraid dan hibah mungkin ada yang keliru antara hibah dan faraid. Apakah beza antara kedua-dua berkenaan? Adakah hibah dia hanya harta itu hanya dapat kepada yang dinamakan, berbanding dengan faraid memang kena mengikut kelas-kelas itu? Betul. Bagaimana? Hibah ni kita lakukan semasa hidup, kuat kuasanya semasa hidup. Jadi saya ada rumah, contoh hari ini saya masih hidup, saya telah menghibahkan rumah saya kepada anak saya, contoh. Bila saya meninggal dunia, rumah yang saya hibahkan itu bukan harta pusaka saya, maka ia tidak perlu difaraidkan. Kerana semasa hidup saya dah hibah, penyerahan sudah pun berlaku semasa hidup, rukun syaratnya sudah sempurna semasa hidup. Jadi bila saya mati, kalau saya kata ada rumah dan wang di bank contoh, bila saya mati, rumah ini memang masa hidup saya dah serah, saya dah hibah kepada anak. So yang akan difaraidkan ialah wang saya di dalam bank. Jadi rumah ni tidak perlu difaraidkan. Itu yang ramai orang keliru tu. Kan? Dan orang keliru juga Andy, Mira, orang keliru juga dengan wasiat. So apa beza pula hibah dengan wasiat? Perbezaan utama hibah dengan wasiat ialah hibah ini kita buat kuat kuasanya semasa hidup. Rumah tu kita dah serahkan semasa hidup. Wasiat kita buat wasiat juga semasa kita hidup. Tak adalah pula orang mati buat wasiat kan. Kita buat wasiat semasa hidup tetapi kuat kuasanya selepas mati. Dan wasiat itu tertakluk kepada formula pembahagian 1/3 kepada bukan waris. Hibah kita nak bagi siapa pun bagilah sebab kita masih hidup. Analoginya yang kita ada duit dalam kocik kita RM100, kita nak sedekah keseluruhan RM100 dekat tabung masjid Angkasa Puri ni pun boleh, tak ada masalah sebab duit kita boleh bagi kepada siapa kita nak. Tetapi hibah atau wasiat hanya kepada bukan waris sahaja dan itu pun setakat 1/3. Itu perbezaan jelas antara hibah, wasiat dan juga faraid. Faraid ini ialah harta pusaka milik si mati ketika dia mati.
Itu perbezaan dia. Baik, saya ada soalan yang ingin diajukan. Ini saya ambil daripada pertanyaan daripada rakan-rakan kita di media sosial yang bertanya, saya telah berkahwin dan mempunyai seorang anak perempuan dan saya berhasrat mewasiatkan harta saya kepada suami dan anak saya. Soalannya, adakah seorang wanita juga perlu mengikut sistem faraid untuk memberi harta kepada keluarganya, dan adakah saya perlu mengikut sistem faraid atau saya boleh terus mewasiatkan harta kepada mereka? Baik, ini contoh soalan yang kerap kita temui dalam masyarakat lah. Jadi bila dia cuma ada anak perempuan sahaja, dia tidak ada anak lelaki, kita tak tahu senario tu dengan jelas lah. Tapi andaian kita ialah kalau ayah dia telah meninggal dunia lama dulu, ayah dia dah meninggal dunia, dia nak bagi harta dia kepada anak perempuan dia seorang dan suami dia. Yang dia perlu buat bukanlah wasiat. Yang dia perlu buat ialah hibah. Sekiranya dia buat wasiat, dalam dokumen tu disebut, saya dengan ini berwasiat semua harta pusaka saya kepada suami 50%, anak perempuan 50%. Dalam masa yang sama, kerana ayah dia telah meninggal dunia lebih awal, kalau ayah dia ada, dia lain cerita lah. Ini kalau ayah meninggal dunia lebih awal, maka harta pusaka dia tu selain daripada suami yang mendapat bahagian, anak perempuan yang mendapat setengah bahagian, suami yang mendapat 1/4 bahagian, dia akan ada ibu, kalau dia masih ibu, ibu 1/6 bahagian, dia akan ada baki kat situ. Baki tu akan pergi kepada adik-beradik dia. Jadi siapa yang berhak ke atas harta pusaka dia, tu yang saya sebut tadi. Prinsip asas sebelum kita buat apa-apa pun ialah kita kena faham faraid dia. Jadi yang berhak ialah adik-beradik dia, mak dia, suami dia dan anak dia. Jadi sekiranya dia buat wasiat, tadi saya dah sebut, wasiat ini sah setakat 1/3 kepada bukan waris. Jadi kalau dia buat wasiat kepada anak dan juga suami, anak dan suami ini adalah waris mengikut hukum faraid. So bila dia buat wasiat kepada waris, untuk wasiat itu berkuat kuasa, kesemua waris kena bersetuju. Maknanya adik-beradik dia kena setuju, mak dia kena setuju. Kalau ada salah seorang daripada waris ini tidak setuju, maka wasiat dia nak bagi harta pada suami dan anak itu batal. Itu yang orang kena faham tu. Ramai orang tak faham tu. Baik, Pak Tuan Haji. Fokus kita pada hari ini adalah untuk membincangkan mengenai harta pusaka yang tertunggak seperti mana yang saya katakan tadi, 70 sebanyak bilion. 70 bilion. Satu jumlah yang besar di mana harta tersebut tidak dituntut ataupun tidak diuruskan dengan baik. Bagi pengalaman Tuan Haji sendiri, bagaimana kita nak mencegah daripada harta pusaka tidak dituntut ini supaya tidak berlaku lagi? Kalau kita nak selesaikan yang 70 bilion ni, dia agak mencabar. Contoh paling mudah kita tengok Kampung Baru Kuala Lumpur lah, di mana sekeping tanah sampai 120 orang waris, sampai 200 waris. Agak susah nak selesaikan. Yang kita boleh buat masyarakat hari ini ialah semasa dia hidup sekarang, dia rancang harta dia. Apa maksud dia rancang? Dia rancang ni maknanya dia dah tahu struktur faraid dia bagaimana. Next yang dia kena buat seterusnya ialah dia kena buat perancangan. Dia kena buat hibah, dia kena buat wasiat, kan? Dia kena faham struktur faraid dia, sebab bila berlaku kematian, harta pusaka tu kedudukan dia, harta tu kedudukan dia dah jelas. Siapa dapat apa, kan? Dan dia juga semasa hidup dia kena melantik pentadbir harta pusaka. Jadi bila dia meninggal dunia, dia dah lantik isteri contoh. Dia meninggal dunia saja, isteri ni sudah pun ada tanggungjawab fiduciary untuk menjadi pentadbir. Jadi dah disusun dengan baik semasa hidup. Kalau tidak, sebenarnya asas pengurusan pusaka, melantik pentadbir itu pun satu masalah. Betul. Ya, di kalangan waris, siapa yang nak dilantik jadi pentadbir? Yang dilantik jadi pentadbir pula tidak ada masa, tidak ada pengetahuan, pun tergantung juga. Jadi sebab itulah perkara-perkara ni, perancangan ni perlu dibuat semasa hidup dengan persediaan, sebab kita tengok sekarang ni ramai orang muda kan. Yang orang tua ni pun seriau juga tengok orang muda. Kan? Jadi kena bersedia semasa hidup sekarang. Saya nak menyentuh berkenaan dengan pentadbir tadi, sebab ada juga yang biasa saya berkongsi dengan kawan-kawan yang pilih tidak memilih pentadbir untuk menguruskan harta, sebaliknya uruskan sendiri. Kelebihan dan kekurangannya, dan pentadbir itu meski dalam kalangan ahli keluarga sendiri ataupun ada individu ketiga yang boleh kita lantik. Pentadbir ini kita boleh lantik di kalangan waris yang berhak ke atas harta pusaka. Jadi kalau kita ambil contoh kawan Indi tadi contoh dia kan, dia punya waris ialah suami, anak, ibu dan adik-beradik. Sesiapa pun daripada mereka boleh menjadi pentadbir. Boleh lantik. Kadang-kadang oleh kerana sesiapa pun boleh jadi pentadbir, itulah maka tak ada siapa yang nak jadi pentadbir kan, sebab terlalu ramai kan. Individu boleh, mereka boleh masih hidup, mereka boleh membuat
wasiat melantik pentadbir di kalangan syarikat amanah pun boleh, kan. Jadi terserah kepada mereka asalkan semasa hidup dia lantik pentadbir. Jadi pentadbir ni tahu dia dilantik, dan pentadbir ni tahu bila orang ni meninggal dunia, pentadbir ada kerja yang dia perlu buat. Jadi boleh dilantik di kalangan siapa-siapa pun. Baik Tuan Haji, mungkin semua orang perlu tahu mengenai hukum faraid dalam pengurusan harta pusaka. Jadi bagi pendapat Tuan Haji sendiri, apakah kepentingan hukum faraid itu dalam menguruskan harta pusaka ini? Ya. Yang paling penting sekali, hukum faraid ini sebenarnya dia menjelaskan kepada kita hak-hak kita mengikut hukum syarak. Ya. Nah, itu yang paling penting sekali. Semua orang kena faham bahawa formula tadi saya sebut, formula setiap individu berbeza, kan. Jadi bila kita cerita pasal formula kawan Andy tadi, kan, yang mana ada 4 golongan ini yang merupakan waris dia, semua orang kena faham bahawa mereka ada hak ke atas harta pusaka. Jadi kalau mak ni tadi, mak mentua ni tadi dapat hak, contoh mak mentua ni buat keputusan dia tak nak hak dia. Ya, dia dah tahu hak dia sekian banyak, ini nilainya, dia tak nak, dia boleh tolak pada cucu dia, tak ada masalah. Tetapi kena tahu bahawa semua ada hak, sebab kalau tak, banyak juga kes ekstrim yang saya jumpa, suami dan anak merasakan bahawa harta tu mereka punya saja. Jadi dia je yang makan harta tu, dia kontrol. Macam contoh kes yang berbilion-bilion ringgit yang sekarang sedang berjalan, kan. Isteri dan anak merasakan hak tu dia punya saja. Sedangkan ada hak mak di situ. Jadi bila dia makan hak itu, hukumnya haram. Sebab tu sangat penting kita faham supaya kita tidak termakan bahagian harta milik orang lain. Sebab kalau kita makan harta milik orang lain, hukumnya haram. Tapi kalau nenek tadi tahu bahagian dia 200 juta, nenek kata tak apalah, atuk tak nak 200 juta ni, atuk serah balik pada cucu, boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada apa yang mereka mahukan buat dengan duit yang mereka dapat tu. Betul. Sebab dia lagi banyak harta ni, nak muafakat tu lagi mencabar lah. Betul. Betul, sangat penting sebab bila bercakap tentang kita tak nak pastinya makan daripada benda-benda yang haram, walaupun datang daripada daging kita sendiri. Jadi sangat penting untuk kita beri pemahaman mengenai kepentingan pembahagian harta ini. Sebab tu ada sampai 70 bilion ringgit harta pusaka tertunggak. Ini sangat berkait rapat dengan kesedaran masyarakat. Mungkin ada yang belum sedar, tapi untuk yang sedar tapi merasakan prosedurnya leceh, banyak, doktor. Banyak juga. Prosedurnya macam mana? Seleceh mana, doktor? Dia faham. Bila dah dia faham, dia diceritakan kepada dia, dia tahu, tapi dia nak bertindak tu, kita ni kerja sibuk dan sebagainya. Sebenarnya harta nak, tapi urusan nak. Betul. Sebenarnya pengalaman saya memang menjadi cabaran kepada orang yang nak merancang harta, sebab bila dia nak mula merancang harta, dia kena cari salinan geran tanah. Salinan geran tanah, kalau dah pindah rumah 3-4 kali pindah rumah, dalam beg mana pun tak tahu, kan. Jadi dia tak sempat nak cari tu. Ya, tetapi suka atau tidak, sebenarnya kita dah faham, kita mesti bertindak. Sekadar faham saja dia tidak membantu, dia mesti bertindak. Ya, jadi cabaran dia, saya dah terlibat dalam industri 22 tahun. Cabarannya ialah kita nak educate, kita nak didik masyarakat bahawa kalau dia sendiri tak jumpa geran tanah dia hari ni, lepas dia mati, anak dia confirm tak jumpa. Betul tak? Betul. Kalau kadang-kadang sijil nikah tak tahu simpan dekat mana, sedangkan dokumen-dokumen ini diperlukan dalam proses pengurusan. Jadi suka tak suka, dia kena make time, dia kena lapangkan masa tu untuk bertindak. Adakan masa juga. Adakan masa. Penangguhan ketika ini akan menyebabkan penangguhan yang lebih lama nanti. Dan dia ada impak pada ekonomi umat Islam sendiri, sebab 70 bilion tu. Kalau kita cairkan dia, pasti akan dapat stimulate ekonomi kaum Melayu, sebab saya difahamkan Bumi Putra paling banyak harta yang tertunggak ini. Baik. Terima kasih Tuan Haji kerana berkongsi ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali untuk ramai yang mungkin memiliki harta tetapi tidak diuruskan.